So, hari ini kita akan belajar chapter 4, evaluating a firm financial performance. Ataupun waktu sikit awak ada kertas kan, uh, financial statement analysis. Uh, analisa penyata kewangan. Okey. Tulis sikit analisa penyata kewangan ataupun financial statement analysis. Kita buat analisa lah. Ha. Awak tahu tak buat analisa macam mana? Contoh, contoh Muhammad Izzat Sahami kan. Dia nak ada calon pilihan. Calon pilihan kepada mak dia suruh kahwin dia kepada calon isteri. Apakah analisa ataupun ciri-ciri analisa lah. Awak buat analisa kepada perempuan itu. Analisa, awak kaji kaji kepada calon yang awak dah ni. Sungguh menarik bab ni jadi sebelum tu awak cuba ni boleh tak? Ruangan chat tu sila tulis semua yang keluar analisa kepada calon suami atau isteri anda. Apa analisa yang perlu dilakukan? Cuba. Cuba awak tulis dalam chat tu. Semua menarik Go interaktif ni. Saya tengok handphone saya. Oh, keluar nama saya. Awak kena jawab je kat dia. Awak keluar. Benda tu keluar kat handphone awak kan. Jawab lah. Awak mungkin cakap dia ni seorang yang baik hati. Apakah nak tahu macam mana dia tu baik hati? Kita analisa dia. Cuba, apakah tajuk-tajuk kepada macam saya jawapan dia lah analisa kepada baik hati lah. Analisa dia je lah. Dia selalu belanja duit, dia selalu belanja makan. Itu analisa dia. Kan? Contohlah. Yalah penyabar. Apakah awak beri ujian dia? Aduh. Apakah ujian dia tu menyabar? Awak sepak muka dia? Awak suka tengok cara dia seorang penyabar. Apakah awak nak buat kat dia ujian lah? Okey, Logan, setia. Macam mana cara awak nak menguji dia tu setia? Cuba jawab semua lah. Semua kena jawab. Itu agak tak seronok Awak cakap apakah ciri-ciri dan apakah contoh ujian? Contoh ujian. Contohnya kalau nak melihat melihat kesabaran, kita uji dia dengan tidak menelefon selama selama setahun. Itu mungkin kita boleh uji dia. Cuba awak buat. Cuba awak jawab lah. Muhammad Firdaus ujian kewangan. Awak nak menguji dia ni pandai tak masak? Macam mana cara dia? Suruh dia masak contohnya. Awak tengok dia masak. Contohnya kalau nak melihat kesabaran, kita uji dengan tidak menelefon selama setahun. Itu memang betul-betul uji tu. Apa lagi awak boleh beritahu tak?
Awak boleh check juga. Apakah uh, analisa yang perlu awak buat dan apakah ujiannya. Tak apa, awak dah okey, bagus sopan santun, bergaya sederhana, halus tutur bahasa. Okey. Memanglah depan kita halus tutur bahasa. Apa ujian yang perlu awak buat? Mungkin macam mana cara dia, awak tanya dengan adik-beradik dia mungkin. Adakah bahasa dengan adik-beradik dia bagus? Dengan kawan-kawan rapat dia? Dengan mak dia sendiri? Uh, Kalau nak tengok kesetiaan, kita uji dengan kewangan. Betul. Bagus Firdaus. Awak ada matang. Sangat matang. Ayat awak begitu matang, lengkap. Lagi yang lain, saya tengok. Firdaus ni calon lah. Calon ni, siapa yang nak ni. Yang perempuan boleh lah ambil dia ni. Awak uji dia pula. Yang perempuan tak jawapan ke? Lelaki saja suruh dia kahwin lain. Suruh dia kahwin lain. Awak nak uji apa? Kan? Suruh dia kahwin lain. Yang perempuan suruh dia kahwin lain. Uish, betul dia hujan gila ni. Hujan yang orang kata tak masuk akal ke. Okay, bagus, contohnya bagus. Saya boleh komen. Lagi apa? Alah, mungkin hujan dia boleh tak kahwin dua contohnya. Menguji tak persebaran dengan melakukan perkara yang boleh mendatangkan kemarahan. Okey. Itu saya tak nak komen lah ya. Itu bab agama memang tak boleh lah kan. Susah ke? Susah. Contohnya awak sopak muka dia kan. Awak maki dia betul-betul kan. Dia marah tak? Jawab tak? Jadi kalau tengok dia macam masih tak nak kalah juga, memang orang ni jenis keras kepala lah gitu. Kita boleh uji. Tapi kalau kita tak uji, salah. Nanti awak akan menerima dugaan Maria. Okey, awak setuju? Bagus kan. Biasa kalau dalam kelas saya, biasa perempuan ni kira memihak pada lelaki tapi yang ni betul. Setuju. Dugaan Maria ni memang bagus. Calon orang kata calon yang baik lah ya. Nanti kalau boleh kata, tapi cakap senang lah, betul tidak. Itu agak subjektif kan. Okey. Bagus. Okey. Sebelum tu kita akan cuba lah, kita akan terus masuk pada chapter kita. Alright. Okey, chapter nampak tak tulisan eh? Contohnya nampak ni. Boleh guna mikrofon awak, nampak tulisan tu? Nampak. Okey, baik, terima kasih. Nampak. Cuba seorang, tak seorang je yang boleh seorang saja masukkan dalam grup lah kot. Jadi orang lain tak payah beri, tak payah PN tepi lah. Masukkan dalam grup lah, grup awak tu, WhatsApp grup tu. Apa yang awak nampak tu, saya nak tengok je sama ada separuh ke, nampak penuh. Ambil gambar awak lah, boleh tak? Apa tu biasanya Morris Rush ni selalu ni, Irene Irfan ni, ambil gambar yang awak nampak lah.
Apa pandangan awak? Yang ada handphone dua lah, ataupun ada handphone tengok ambil gambar laptop tu lah. Nurul Kamaria library. Nampak alhamdulillah. Terima kasih Nurul Kamaria. Yang ini memang saya ambil daripada OBS Studio terus lah Jadi mudah. Kalau macam saya share screen, lebih nampak lah. Tapi kalau awak kata nampak okey lah. Kalau share screen saya terpaksa buat share screen yang ini supaya tukar je awak tak nampak gambar saya, video saya. Leceh sikit. So kalau nampak yang ni alhamdulillah. So yang ni kita akan belajar evaluating firm financial performance or financial statement analysis. Mungkin saya akan beri soalan assignment dalam minggu ni. Minggu ni agak penat, ya Allah. Seorang lah tadi, siapa ketua, lupa betul lah saya ketua awak, siapa nama dia. Ingatkan saya beri soalan assignment lah. Saya tak boleh beri awal, macam tak ada function sangat beri awal sebab saya tak ajar lagi kan. Yang ni saya ada ajar. Jadi awak boleh gunakan lah. Yang ini saya akan beri nanti dah. Nota-nota ni saya akan beri nanti. Sebab ia melibatkan soalan dan jawapan. Jadi kalau awak kata saya tak nak lagi lah awak just tengok saja. So awak kena tulis jugalah. Chapter 4 ialah Evaluating Firm Financial Performance atau Financial Statement Analysis. Okey? Ataupun awak nak buat analisis kepada penyata kewangan. Macam tadi yang saya bagi contoh tadi, kalau awak nak buat analisa seseorang tu bukannya mudah. Depan kita memanglah awak kata okey semualah, tetapi sampai masa, contohnya kalau ada perempuan, sampai masa lelaki tu pembaran kalau boleh berkahwin, ataupun lelaki tu tak bertanggungjawab, lelaki tu tak sayang, tak, awak kata tidak mengambil berat. Macam-macam berlaku nanti sebab salahnya tafsiran kepada pasangan itu. Sama juga macam awak nak tengok keuangan itu, awak tengok company itu, alamak besar awak kata ramai orang, ramai pelanggan, tapi sekarang ini kita tak ramai pelanggan pula. Awak kena buat analisa lah. Pandemik ni macam mana so kena buat analisa keuangan, pencata keuangan. Dari segi dia punya duit, kalau duit ni, kalau macam company ni dia, kita tengok pada dia punya duit, mampu banyak tak duitnya untuk membayar operasi perniagaan, duit dia banyak, kemampuan duit cash, berbanding duit tak ada tapi harta banyak, harta juga banyak. Macam contohnya mungkin Asia saya beri, kapal terbang banyak, harta banyak, tetapi duit mungkin kurang nak bayar hutang sebagainya. Kita nak tengok juga. Semua kajian-kajian tu kita kena kaji. Kadang-kadang duit banyak, harta tak ada pula. Itu menunjukkan apa? Dia punya orang kata tak pandai buat investment company tu. Duit banyak, orang kata duit banyak kena kot. Dia tak buat investment, ada duit kurang je. So banyak analisa yang kita kena buat dalam company ni. Itu pun ada juga dia punya kelemahan dia. Analisa tu lah, banyak lah. Dari segi dia mampu bayar hutang ke tidak, untung dia besar, untung besar, tapi kalau dengan tahun lepas, adakah untung dia? Untung banyak, tapi kalau banding aset, contoh orang goreng pisang, jual goreng pisang dengan pasar raya, untung goreng pisang boleh untung ni kira-kira betul lah, setahun 30,000 untung ni. Tapi ke pasar raya tak ada untung, RM2 untung dia. Macam mana pula baik awak invest dekat kedai goreng pisang tu, yang buat lebih, market dia besar ke dan sebagainya, untung dia besar. Bukannya mudah kita nak buat analisis. Banyak faktor dan banyak formula
So formula ini, kalau macam dalam soalan, dia akan beli formula ni Dan formula yang saya ajar ni ialah formula yang orang kata yang ni lah, yang selalu. So sekarang ni saya akan buat satu-satu lah, sebab saya yang ni menggunakan ni. Awak cari satu-satu ni okey, sebab tu saya akan putihkan dulu lah. Yang pertama, explain the purpose. Apakah objektif chapter ini? Ialah explain the purpose and importance of financial analysis. Terangkan apakah kepentingan tujuan awak buat analisis ini. Macam awak nak buat analisis kepada pasangan awak, penting ke? Sebab awak nak kahwin dengan dia lama Tapi kalau milih sangat susah lah. Ramai pula yang jadi anak dara tua Ada 1 juta di Selangor dan Johor. 1 juta perempuan tak kahwin lagi, umur 30 belum kahwin lagi. Mungkin tak menepati ciri-ciri kepada lelaki, ataupun yang kedua, lelaki tak mampu, ataupun ketiga, perempuan tu memilih. Perempuan pula buat analisa lelaki. Tak boleh cikgu yang kata kena buat analisa. Awak kena tengok jugalah diri awak. Adakah awak betul-betul sempurna untuk mendapat lelaki yang sempurna? Itu juga. Jadi itu yang jadi perempuan banyak kena mengalah lah Cuma mungkin awak nak mengikat tu, awak buatlah perjanjian sikit dengan pasangan tu kan, supaya dapatlah sikit keadilan kepada awak lelaki pun sama lah gitu. Okey, yang kedua ialah calculate and use a comprehensive set of measurement to evaluate. Awak nak mengira dan menggunakan mengira boleh. Kadang-kadang orang tak pandai, awak nak menganalisa kalau orang yang pandai, yang lelaki pandai, dia tengok kalau perempuan macam gini-gini dia anak keberapa, pendidikan dia macam mana, kita boleh buat analisa macam ni. Kalau dia pendidikan yang tinggi, ataupun kalau jawatan dia macam gini, kalau dia tak kerja, yang tak kerja ni lebih, orang kata ni lah, lebih mengalah ke orang yang bekerja, yang pasangan yang bekerja ni dia lebih, orang kata itulah. Awak kena buat analisa, pandai awak buat analisa lah. Jadi ramalan kan, dia macam ramalan lah. Macam Tok Bomo. Awak tengok Tok Bomo tu, Tok Bomo tengok, dia tahu siapa yang pernah jumpa Tok Bomo ni? Minta maaf, tanya je. Siapa kata ya, jawab kat chat tu siapa yang pernah, ataupun keluarga ke, ataupun saudara mara yang pernah, yang awak sendiri tengok secara live dengan Tok Bomo ni. Ini tak record dalam chat je. Chat tak record Siapa yang pernah jumpa Tok Bomo untuk tahu di mana barang hilang ke, Setakat ni Aiman. Setakat ni apa benda Aiman? Awak jangan main. Tak pernah. Bagus. Tapi mungkin zaman sekarang lah. Zaman sekarang memang rasanya tak pernah lah. Tak ramai lah. Rasa majoriti ramai lah. Sebab saya kenal. Kalau zaman dulu memang lah, motor hilang, jumpa Tok Bomo. Ini lah usaha terakhir lah ni. Kalau dapat lah. Itu yang kata Tok Bomo kata, Tok Bomo cakap, awak punya motor ni
dekat-dekat ujung kampung, tapi tempat-tempat gelap. Dia macam tepi sungai lah, satu hal kita mencari. Itu pandai Tok Bomo, dia boleh tahulah. Okey. Uh, Jawapan dia biasanya gitu. Awak punya kelas pukul 10.30. Okey. Okey. And then seterusnya ialah nanti ada formula-formula dia, Ada formula-formula dia. Okey. Saya buat gini lah. Saya buat dia satu-satu. Kalau macam yang tu boleh, tapi yang ni sebab boleh slideshow. Tapi bila saya buat slideshow tak boleh pula guna pen. Okey, yang ni saya boleh guna pen. Okey. Limitation. Apakah tu yang saya kata. Kalau macam guna Tok Bomo tu ada limitation dia. Mungkin dia punya jangkaan tak tepat. Okey. Mungkin awak punya assumption tu tak mungkin data kewangan tak sama. Mungkin Tok Bomo tanya, okey awak boleh tanyalah dah macam polis kau apa hilang macam tu. Kat mana last kali? Itu dia tanyalah. So kalau benda tu awak tak dapat nak berikan, itu jadi hard kepada Tok Bomo tu nak beri jawapan. Macam contoh awak lah, dia punya data keuangan tu tak cukup. Okey. Ni 3 je. 3 awak punya ni. Awak tulis sikit lah. 3 tujuan bab ni lah. Explain, terangkan, kira dan apa? Describe ataupun awak cuba bincangkan lah, gambarkan. Awak boleh tahulah. Seterusnya ialah the purpose of financial analysis. Apakah tujuan financial analysis ini? Apakah tujuan dia? Apakah tujuan nak buat analisa kewangan ni? Apakah tujuannya? Macam juga awak buat tadi. Apa tujuan awak nak sibuk sangat nak menilai orang ni sebab nak jadi pasangan awak kan? Itu tujuannya. Kalau dia bukan tak ada kena-mengena, awak nak buat kajian ke kan? Dan sebagainya. Dia mesti ada satu tujuan kepada awak nak buat analisa ini. Okey. So, saya akan terangkan satu-satu. Awak salin dululah. Ni. So, kalau awak malas salin juga, kita tak tahap awak rajin ke malas, awak tulis. Tulis dia punya apa? Yang warna merah tu. Ni. A popular way to analyze maksudnya awak tadi mula sepatutnya pukul berapa hari kelas? 10.30 kan? Awak habis pukul 12.30. So dalam 12.30 saya habis lah. Awak jangan risau sangat waktu. Yang awak risau, apa yang perlu awak buat sekarang ni? Awak tulis. So dia adalah berkaitan dengan ratio nisbah. Contohnya A nisbah B 30 dengan 10. Apa maksudnya? 30 dengan 10 bermaksud 3 lebih besar daripada B sebanyak 3 kali. Okey.
Kalau gambar ni antara yang tinggi dengan yang rendah, awak rasa nisbah dia berapa ni? Yang rendah dengan tinggi. Cuba jawab dalam buat chat tu. Antara tinggi rendah tu awak rasa nisbah dia berapa? Contohnya yang rendah ni lah A, Ahmad. B ialah apa? Borhan. Cuba awak buat ratio sikit antara A dan B ni. Maurice nanti saya akan upload dalam apa-apa ni, nota ni. Saya akan upload dalam e-learning. Tapi saya tak boleh beri sangat awal sebab saya macam takutlah awak tak tulis apa yang ni kan. Saya akan beri, dah siap nanti saya akan berilah. Tapi awak kena tulis. Kena tulis. Itulah kunci kejayaan. So awak boleh jawab tak? Nisbah A dan B tu, B berapa, A berapa? Nisbahkan. Dalam bentuk nombor lah. 10, 30. Pandai. Morris Rat. Lagi yang lain tak boleh beri lain. Pandai tak mesti betul. Kan? Saya tak nak pengaruh lagi dengan awak lah. Kan? Okey. Hampir tepat lah. Saya rasa kalau ikut kurang betul tu, ialah antara A 1 dengan 2 ataupun 1 dengan 2,5 lah 1 nisbah 2 ataupun 1 nisbah apa? 2.5 3 lah tak boleh sangat. 3 macam tak sesuai. Ataupun kalau nak 1 nisbah 25 lah bersamaan dengan apa? Kali 2 lah. 2 nisbah apa? 5 kan? Itu. Tak tahu lah saya betul ke tidak ya. Gitulah. Kalau 1/3 tu mungkin kalau awak saya tunjukkan lebih besar lagi gambar ni ni ukuran ni kalau 2 kali ganda, kalau 3 kali ganda lebih tinggi pula dengan B ya. Di antara apa 1 dengan 2.5 ataupun 2 nisbah 5. Okey. So kalau sini sini apa? Sini 1, sini 2.5 ataupun kalau sini 2, sini 5. Sini A, sini B. Itu apa? 5/2 contohnya. Kalau kita buat A per B iaitu apa? 2/5. Kalau B per A ialah apa? 5/2. Okey, ataupun 2.5. Kalau tak cantik lah 2.5 ya. 2.5/1. Boleh 2.5/1 lah. Nisbah ni lah 2. Contoh kita buat apa? B nisbah A jadi apa? 2.5. Okey, ni apa? Sorry 2.5 dengan 1. So B lah 2.5 kali ganda tinggi daripada A. Tapi benda ni ialah nak lebih memahami lah. Okey Dan seterusnya ialah users of apa guna financial ratio ni kepada company. What is the penggunaan dia? Uses of financial ratio within the firms. Kenapa perlu kita buat analisa ke atas firma? Kenapa? Yang pertama ialah identify deficiency in a firm performance. Deficiency maksudnya kekurangan.
Dan awak akan boleh take correction action. Bila awak tahu kekurangan, awak boleh buat satu tindakan pembetulan. Kalau awak sebagai pengurus, kalau awak buat analisa, contohnya awak punya untung semakin berkurang, so awak kena buat tindakan pembetulan. So naikkan untung. So awak cuba type kat situ ataupun tulis sikit. Tak payah semua. Yes, tak payah semua. Yang warna merah je. Warna merah je. Yang saya katakan awak kena tulis. Bukan awak nak tulis semua. Semua ni saya akan bagi. Tetapi awak tak tulis lagi, awak tak tahu apa benda. Awak nak tengok saya punya nota, tak tahu nota lain awak tengok. Nak tengok. Awak pun ada kerja-kerja lain. Nak main bola lah. Nak apa. Nak tidur. Nak makan. Nak buat kerja lain. Assignment lain. Oh, saya nak baca hujung semester. Tak sempat ke tidak. Masa tu terlalu banyak subjek. Dan awak dah lupa. Sekarang ni je lah awak kena tulis Sekarang ni awak kena tulis. Nak tengok video? Baik tengok cerita Upin Ipin contohnya. Daripada tengok Cik Hud. Alamak, pening lah tengok. Rambut dia dah pening lah. Tak sempat nak gunting. Tak sempat. Okey, gitu. Dah saling tu? Tipu dosa. Bagus. Okey, baik. Sayang awak semua dah. Bagus. Bagus. Saya kena ingatkan. Macam waktu semayang, waktu makan kan, mak awak selalu ingatkan Mandi kadang selalu ingatkan. Mandi ya cepat. Tu selalu ingatkan. Walaupun benda tu mak awak merokok daun diam je. Kenapa mak diam? Alah cakap jadi awak sendiri tak tahu apa kekurangan awak. Jadi mak awak tu yang mak awak cakap tu mana tahu alih-alih mak awak bisu ke, tak cakap ke? Tak cakap. Sakit tekak ke kan? Masa tu awak menyesal. Baru awak menyesal. Betapa susahnya orang tak ingatkan. Yang penting selalu kena ingatkan. Macam saya ni memang saya selalu ingatkan tulis. Itulah tahu awak nak buat kerja lain ke apa benda. Jadi itu cara kawalan saya untuk awak ni lah. Bagus. So yang kedua ialah apa? Jangan buat semua. Awak nak buat kerja saya ialah apa? Warna merah kan awak tulis je. Employee performance term dia. Saya juga yang bagusnya saya buat tak ada lah. Kalau YouTube rasanya tak ada. Saya tak pernah tengok lecture yang boleh semua bahasa Melayu, semua bahasa Inggeris, tak ada. Kalau masa itu ada dua bahasa. Belum pernah. Kalau lecture kat YouTube tu all in English. Kalau bahasa Melayu semua bahasa Melayu. Tapi yang ni saya terang bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Jadi awak dapat dua. Okey. Bukan bahasa Melayu saja, bukan bahasa Inggeris saja. Bahasa Inggeris saja memang masuk angin keluar asap lah, tak faham. Boleh memang saya boleh berkemampuan cakap full in English. Tapi adakah awak faham? Baik tak payah. Buat nak saya je saya ajar tapi tak faham. Okay. Then I will use by language. Okay. Both language, English and Malay. So our notes is English and I will explain in bahasa Melayu. Then you can lebih faham, ya. Sebab nanti awak kerja memang ialah benda-benda ni yang akan dibuat, di report, ya. Kalau awak cakap deficiency, wah power ni. Boleh je awak cakap kekurangan, shortage ke ataupun disadvantage kan, ataupun weaknesses boleh. Tapi
Deficiency, kelemahan. Identify kelemahan. Yang kedua, evaluate employees' performance and determine incentive compensation. Awak nak menentukan prestasi pekerja itu dan nak memberi dia punya apa? Dia punya insentif. Kalau sama je, untung besar, company besar, tapi gaji tak naik gaji, bonus tak dapat. Akhirnya pekerja pun berhenti ataupun kerja tak bersemangat. Awak untung besar, bayar cukai dan sebagainya ya. Tetapi gaji tu je, naik pun gitu je, tak ada bonus dan sebagainya. Sebab itu daripada awak punya kewangan itu, awak boleh melihat, wah ini ada untung sikit. So awak boleh berilah kenaikan gaji 2 kali ganda ataupun bonus 3 bulan gaji. Ya? Macam cakap Top Glove tu, untung besar berkali ganda. Cakap Shopee, untung besar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak elak Shopee tu lah. Sama, harga sama. Harganya sama dengan luar dan lebih murah. Lepas tu awak nak elak Shopee pula. Jangan beli kat Shopee. Tak ada lah, mesti orang beli punya. Dan tak kena tipu. Kalau beli kat tempat lain, barang tak sampai, duit dah keluar. Saya pun pernah kena gitu kan. Barang tak ada, duit dah masuk. Shopee tak menang lah. Lazada ke. So kalau awak nak business yang bagus lah. Jadi kalau, tapi masalahnya kalau awak tak ada platform, awak jual gitu, orang tak percaya pula. Mengatakan dia macam saya, dah tak beli dengan lain. Sebab apa? Saya pernah kena tipu dengan apa, Facebook macam tu je kan. Duit dah keluar, barang tak dapat. Bayar kuih Shopee, sekurang-kurangnya barang dapat. Itu adanya tu. Tapi kalau nak mengelakkannya ialah barang sampai baru bayar. Tu elok juga. Nak menggantikan tak boleh kalau awak nak jual tu barang. Memang orang kena tipu, memang tak akan beli punya dalam hati. Biar apa pun Okey, yang ketiga ialah jap. Yang ketiga ialah compare the financial performance. Compare, nak bandingkan nak bandingkan financial performance of different division within the firm. Awak nak bandingkan antara, contohnya sekejap lah ya. Sekejap je. Bukan sekejap, lama juga Yang ni antara apa, kita nak tengok contohnya various proton. Antara proton ni, kereta proton lah, pelbagai jenis ni. Antara contohnya ialah proton Saga dengan proton perdana. Dua-dua ni lah, dua bahagian berbeza. Jadi awak boleh bandingkan mana satu produk yang lebih menguntungkan. Contoh sorry X70 lah. Sekejap Ni contoh yang tak apa nampak awak tengok. So saya akan beri contoh yang awak lebih nampak lah. Antara 70 V70 Proton apa, X70 apa nama tu, dan Saga.
Ada dua tu. Ni saya. Susah nak analisis eh. Awak ingat senang. Ni. Ni. Awak pandai lah. Antara S70 dengan Photo Saga. Mana lebih untung? Besar. Pada awak sebagai pengguna memanglah S70. Tapi kalau pada kilang, baik aku Saga, murah ramai yang beli. Betul ke tidak? Kadang-kadang murah rugi sebab tu awak nak tengok mana satu antara dua bahagian ini yang apa? Allahu Akbar. Yang lebih apa? Prestasinya lebih baik. Tentunya tiap bahagian ni pekerjanya berbeza. Ya. Mungkin S70 ni dia punya belanja besar sebab dia memang produk baru kan, features baru, jadi dia kurang untung. Itu semua adalah satu analisa yang perlu dibuat oleh apa? Oleh company. Kadang-kadang dia keluarkan, tak keluar 70, takkan Saga aja. Orang dah meluat kat situ je kan. Itulah analisa yang perlu kita buat untuk perbandingan. Perbandingan di antara apa? Di antara dua bahagian yang berbeza, yang hampir sama lah ya. Berbeza tetapi hampir sama yang boleh kita bandingkan. Contohnya kalau yang produk Muslim, contoh produk Malaysia contohnya, kicap dengan sos. Kalau awak pandai sangat lah, ataupun sila jawab. Kalau awak ni, mana yang lebih untung? Kicap ke sos? Boleh jawab kat chat lah. Sebab saya kena, dia orang memati je. Sos. Apa reason awak? Kicap orang. Orang yang masak je beli. Lagi apa? Kenapa? Sos semua orang beli. Kicap tak semua beli. Tapi saya ingat dulu. Tak maaf orang zaman dulu betul tak tanya mak bapak awak. Kalau dalam tengah pregnant, dia kata jangan guna kicap banyak, nanti hitam anaknya. Minta maaf banyak, saya tanya gitu je, betul ke tidak? Itu zaman dulu punya kepercayaan Tengah pregnant lah. Mak bapak awak banyak dah larangan dia. Tak boleh makan kicap lah, tak boleh belah ni lah, tak boleh belah apa, contoh nak pancing ikan, tak boleh sembat lah, nanti anak sumbing tak boleh bunuh ular nanti. Kepercayaan tu amat karut lah. Contohnya bersalin waktu gelap. Waktu gelap lah. Gelap malam ataupun tak ada bulan, anak gelap. Ya. Ada kalau waktu terang, anak terang, mak bapak hitam, anak terang. Itu kepercayaan yang awak sekarang dah tak ada lah. Dulu ada. Astaghfirullahaladzim. Dulu tak boleh sama dengan sekarang. Dulu zaman 70-an, iklan arak tu biasa, minum arak biasa 90-an, tapi sekarang dah tak ada. Ya. So dia makin lama makin baik. Sebab itu bila awak percaya sangat kepada karut marut ni, itu yang menjadi awak semakin negara kita kurang maju.
Sekarang ni macam contoh dulu Indonesia ya. Indonesia memang percaya benda-benda ni. Sebab tu dia kurang maju. Tapi sekarang ni dah terbuka tengok. Dah maju sekarang ya. Dia dah lantak lah kau lah. Lantak lah aku dah tak ambil kisah lagi pasal-pasal karut marut ni takut ke apa. Semua tu dah kita dah memang tak ada dalam Islam. Tak ada. Tak nampak lah. Dalam pengajian sekular pun tak ada. Jadi jangan percaya sangat lah. So kalau ikut pegang agama yang orang Islam ialah awak kekalkan tu lah yang telah ditetapkan oleh Allah Tuhan. Okey, ikut saja. Okey. Use of ini yang satu ni ini ada yang ketiga, ni dah tiga kan. Awak tulis. Ada lagi kelebihannya. Ada lagi kelebihannya. Saya terpaksa putihkan Prepare at both firm and division level. Firm and division. Okay. Levels financial projections. Projection je perancangan. Tulis. Yang warna merah je lah. Boleh. Ni sambungan tadi. Tajuk ni adalah tajuk yang sama. Bagus minta kerjasama tu dekat ruangan chat tu. Kalau nak guna mikrofon pun boleh. Mungkin yelah awak rasa belum yakin ke awak nak cakap dengan saya, mungkin tak sampai awak anggap sebagai tak sampai level lah ya. Bukan. Tanya je lah. Kalau saya tak boleh jawab, berserah je lah. Saya akan beri jawapan pada hari lain. Okey. Tapi insyaAllah selagi otak saya boleh fungsi ni, saya boleh jawab. Kalau dah agaknya dah pening ke, kurang tidur ke, mungkin itu mungkin lah ada kekurangan. Maksudnya awak kena sediakan untuk projections. Awak masuk projection apa yang akan berlaku, perancangan pada masa akan datang. Untuk 5 tahun akan datang, apa yang company awak tu harus capai, perlu capai, bersandarkan apa yang telah berlaku sekarang lah. Sebab itu sekarang ni banyak yang dah ubah projection ni. Sebab yelah pandemik ni tak boleh nak jangka lah. Macam contoh qualify PJ, dulu mungkin pelajar ramai lah, 1,000 lebih contohnya. Sekarang dah tak boleh. Memang kita boleh kena terima kaki bahawa pandemik ini memang tak boleh. Macam contoh Asia memang tak boleh go lah. Sebab orang dah tutup, sepadan negara dah tutup. Tak boleh pun pergi ke Singapura, tak boleh pun pergi ke Thailand. Semua tutup. Macam mana nak datang income So kita perlu revise apa yang telah buat analisa sekarang untuk keperluan akan datang. Okey, seterusnya ialah understand the financial performance of the firm's competitors. Competitor pun awak kena tahu. Jadi kalau awak ada competitor, apa maksud competitors ni? Contohnya kalau syarikat Proton, competitors dia ialah Pro2. Okey. Kalau macam Asia, competitors dia Mas. Dan mungkin competitors dia juga itulah Mas lah, syarikat penerbangan. Dan kalau sikit pun ialah apa, kalau dalam negeri dah kereta api lah kan. Kereta api dah mungkin tu dah laju ke kalau macam syarikat Aeon kompetitor dia mungkin Aeon mungkin dia punya kompetitor dia ialah kedai runcit ataupun apa nama Maidin. So awak nak tahu apakah prestasi dia dah capai tak untung. Company aku rugi, kenapa company dia untung? So awak boleh menilai prestasi company lain untuk awak punya benchmark lah, untuk awak perbandingan dengan
bersaing dengan awak punya. Awak nak bandingkan. Tetapi kalau contohnya awak ada setakat ayam gunting, ayam goreng gunting tu kan, awak tak boleh banding dengan KFC. Tak boleh. Sebab KFC tu dia memang tak boleh banding lah. KFC tu dia dah ada nama. Dah apa orang kata, dia punya market pun berbeza. Dia punya peralatan. Kedai goreng pisang, goreng ayam di tepi jalan tu dengan KFC, jangan banding lah. Awak boleh banding dengan kedai yang hampir sama. Okay. So competitors pun awak kena kenal pasti yang betul-betul pesaing bagi awak lah. Seterusnya ialah evaluate the financial condition of a major supplier. Major supplier maksudnya apa? Supplier maksudnya apa? Awak punya pembekal. Pembekal awak yang menawarkan barang awak, bekalan barang. Kalau tak ada pembekal pun kita susah je. Adakah dia boleh menghantar barang dalam tempoh ditetapkan ataupun menerima kita punya syarat? Kadang-kala dia ni apa, pembekal ni agak, orang kata apa, agak tak menepati syarat kita. Tak mampu nak memberi apa yang kita nak. Dia mungkin lambat ke, mungkin dia apa, nak duit cepat ke. Sebab dia duit tak ada kan. Dia duit tak ada, kita suruh juga. Awak pandai ni, awak sewa tempat rumah saya ni, awak kedai saya ni, awak orang kata memang ada pandai masak sebagai contohnya. Tapi dia duit tak ada, macam mana dia nak besarkan? Dia duit tak ada. Jadi awak kena nilai keupayaan dia. Kalau kata ni tak boleh ni, tak boleh long term. Jadi awak yang kasih dia. Awak merana, supplier tu pun merana. So awak kena tahu dia punya kedudukan yang boleh membantu awak tu. Supplier tu membantu. Kalau dia sendiri tak mampu, macam mana awak nak ni? Okay. Ni awak kena highlightkan lah. Dah? Dah belum ni? Dah. Okay. Soalnya ialah yang ini siapa yang gunakan ni? Siapa yang gunakan financial ratio? Awak just tak payah tulis semua. Awak tulis yang ni lah, lenders. Lenders maksudnya pemberi apa? Pemberi pinjaman. Sama ada nak pinjamkan duit ataupun nak bagi barang. Pinjamkan duit lah, lenders lah, saya rasa lah. Jadi kalau orang macam awak nak memberi duit pada orang, nak meminjamkan duit, awak mesti tengok jugalah kewangan dia. Kita tengok dia ni, rekod dia teruk lah, duit tak ada, cash tak ada lah. Lepas tu rekod dia membayar tu teruk lah. Daripada ratio kita tahu apa 5 bulan dia kena, ataupun setahun baru bayar. Kita boleh tahu. Okay. Yang kedua ialah apa? Credit rating agencies. Yang ini pun samalah. Awak memberi hutang. Memberi hutang. Contoh awak memang nak memberi hutang. Allah. Nak beri hutang, awak bagi pada orang tak mahu bayar, lepas tu awak ugut dia. Memang salah. Memang salah. So kalau awak tengok dia tak mampu, jangan nak mendera dia lah. Dah lah awak suruh dia bayar, lepas tu kasih interest lagi, dia tak mampu lagi. So kalau awak seterusnya bunuh pula orang tu. Banyak kes dia memberi pinjaman, dia sebenarnya salah. Sebab dia memberi pinjaman kepada orang yang tak mampu membayar. Dan memang jenis orang tak nak bayar, dia banyak komitmen.
Yang ketiga ialah investor. Investor, shareholder and bondholder in deciding whether or not to invest. Okay. Jadi seterusnya ialah investor. Pelabur pun investor. Contohnya awak nak melabur, nak invest, nak guna duit awak untuk melabur dalam satu company. Awak pun kena tahu kedudukan kewangan company tersebut. Ataupun analisa sikit lah tentang kewangan, penyata kewangan dia. Kalau awak sekadar hanya tengok tu yang saya dari awal tadi, awak tengok muka perempuan tu cantik, lelaki tu handsome. Tapi kalau jenis lelaki tu handsome tetapi dia dia agak belagak atau kurang ajar dengan mak bapak awak pun awak tak suka juga. Okey, atau mungkin dia mendera. Jadi kita tak boleh tengok dari surface saja, kita kena beranalisa. Sebab itu investor ni awak sebagai investor kena menilai lah. Kalau nak keluarkan duit, nak belajar duit yang besar, jangan awak beri saja. Ya Allah Akbar, minta jauh, duit awak akan gone nanti kalau awak salah membuat pelaburan. Okey. Major suppliers in deciding whether or not to extend credit. So kadang-kadang ratio ini ataupun dia punya analisa ini digunakan oleh siapa? Oleh supplier, sama ada awak nak beri lagi ataupun awak nak menyambung semula hutang, memberi hutang lah. Dan pembekal akan beri hutang dan sebagainya. Jadi so kita tengoklah kepada kedudukan kewangan, ratio dia, okey, sama ada dia mampu ke tidak untuk membayar semula hutang yang telah kita beri disebabkan kita supply barang kan. Okey, nanti saya akan berhenti 10 minit sebelum Sekarang kalau 12.10 lagi 10 minit lagi. Measuring key financial relationship. Dia dah mulalah. Kita tadi dah tujuan dah kita dah baca, awak dah faham. Macam contohnya awak nak tengok satu cerita, awak kena faham benda lah cerita ni. Awak kena tahu gazette dia ataupun sinopsis ni ataupun apa ni, trading. Apa nama tu yang gazette tu? Yang sebelum tengok wayang tu awak tengok di sinopsis tu. Apa nama tu? Trail. Betul apa tu? Dekat chat sekejap. Trailer. Trailer. Tu lori trailer. Betul trailer. Betul trailer. Lori trailer saya tahu lah. Awak tahu tak lori trailer? Awak tak semua. Saya sebut dia trailer. Trailer ni takut pula saya sebut. Tak ada tulis lah. Lori trailer tahulah. Okey. Jadi measuring key financial relationship. Kenapa kita tahu dia namakan relationship? Apa maksud relationship? Satu ratio, satu bandingkan
dengan orang lain. Macam A dengan B kan, kita bandingkan antara kanak-kanak, tinggi kanak-kanak dengan tinggi apa? Tinggi orang dewasa. Kita bandingkan. Boleh? Kita bandingkan antara dua entiti, dua benda. Apa benda yang berkaitan dengan dua lah. Bandingkan aset dengan tunai, cash. Kita bandingkan lah akaun lain. Okey. Itu dinamakan apa? Measuring key financial relationship. Okey. Yang ini saya merahkan sekejap. Liquid pay liquid asset can be converted quickly and routinely into cash at the current market. Liquidity, ini benda liquidity measures the firm ability to pay on time. Liquid asset ni yang awak punya harta yang mudah cair, yang mudah awak bayar hutang. Contohnya, kalau awak ada hutang, orang tuntut dengan awak, easily awak bayar pada masa itu. Ialah menggunakan duit cash kan. Kalau awak tak ada duit, aku tak ada duit lah, macam mana bayar hutang kau? Kau ambil lah jam aku ni. Itu agak-agak apa? Sukar cair. Itu maksudnya liquidity tu awak mudah bayar hutang dalam masa yang ditetapkan dengan kita ada duit. Dan satu lagi, selain pada duit, kita boleh juga, okeylah, awak jual contohnya jual beras ke kan. Okeylah, kau ambil beras ni lah sebagai ganti hutang. Itu pun boleh juga lah. Tapi ada juga yang orang tak nak ambil beras, berapa banyak pun aku nak, aku makan contohnya. Contohnya awak jual tayar kan. Dia ambil tayar ni, aku pun tak ada kereta, macam mana nak buat apa kereta ni? Ya Allah Akbar. Jadi saya nasihatkan awak nanti, apa yang berkaitan dengan hutang, awak nak berhutang ke, tapi awak akan menghadapi juga nanti bila ada hutang ni, kalau boleh elakkan lah. Elakkan awak beri hutang ke, berhutang ke elakkan. Kalau nak beri hutang juga, awak beri je sekadar lah. Sekadar 5% daripada awak contohnya. Contohnya kalau 1,000, 50 je awak kasi. Ni aku mampu bayar 50 je lah. Aku memang tak ada duit lagi. Awak terus terang je lah. Jangan awak ada duit 1,000, dia nak 2,000, nak awak berniaga, awak kasih 2,000. Itu headache benda tu headache sebab awak tak mampu nak apa, nak bayar. Sebab company awak tak ada duit. Tak ada duit. Itu yang dimasukkan dengan apa? Liquidity. Okey? Kecairan. Okey. Kejap saja sebelum nanti kita akan lebih detail lagi next class. Lebih kepada formula. Yang ni awak tailor lah tadi. Maksudnya awak faham sikit. Liquidity is measures by two approach. Maksudnya apakah kecairan awak? Duit banyak. Macam mana awak nak tahu, macam mana kawan awak nak tahu awak duit banyak? Macam mana orang tahu awak duit banyak? Ataupun macam mana awak tahu company tu duit ada?
So awak boleh buat perbandingan antara apa? Current asset dengan current liability. Okey, dua lah. Satu asset dan liability. Dan satu lagi ialah yang berkaitan dengan account receivable dengan inventory. Nanti kita ada formula ni. Satu ialah awak ada duit. Ada receivable, maksudnya apa maksud receivable? Okey sikit. Receivable ialah account receivable ialah debtor ataupun apa? Pelanggan. So pelanggan berhutang. Pelanggan berhutang maksudnya account receivable lah. So kalau pelanggan berhutang, kita duit tak ada. Kita mengharapkan dia bayar. Tapi kalau tak bayar, macam mana kan duit tak ada. Pelanggan berhutang dengan awak. Awak dah jual barang, dia berhutang. Duit awak kat dia, tapi dia tak bayar. Itu yang risiko kepada account receivable ataupun debtor. Yang satu lagi inventory. Awak tak ada duit, awak hanya ada inventory asset. Okey. Yang awak ada dekat kedai runcit awak ialah ada gula, ada beras, ada tepung dan sebagainya. Tapi orang nak untuk hutang awak, boleh ke awak bayar menggunakan tepung semua tu? Mungkin dia nak ke tak nak? Itu ialah kelemahan kepada bila mana kita punya duit dalam bentuk debtors ataupun inventory. Jadi kita saya akan yang ini saya akan habis setakat ni. Nanti next kelas boleh tak awak ingatkan saya, ketua kelas, cik habis setakat ni je kelas ni awak ingatkan saya lah. Awak ingatkan saya akan sekejap ya. Ni kelas yang last lah slide last hari ni. Saya rasa saya akan juga nanti akan yalah kita okey. Sebelum kita berakhir untuk kelas ni,